Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sebelum kita mula, semua sihat belaka ke? Musim-musim Covid. Adakah dengar mic jelas ke tak? Tolong komen mic jelas ataupun tidak. Bunyi mic ke bunyi suara? Kalau bunyi mic elok, sila respon. Bunyi mic jelas ke tak? Tu. Minggu lepas kita sudah membahaskan berkenaan dengan aqallul haid, iaitu tempoh sekurang-kurang haid. Tempoh mana? Tempoh sekurang-kurang haid. Dan malam ini kita akan bahaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan aktsarul haid, sebanyak-banyak tempoh haid. Sebanyak-banyak tempoh haid dan waktu suci. Bila waktu suci ni dia kait dua sikit. Dia gabung haid dengan nifas. Nifas ni bukan masa dia lagi nak bahas, tapi dia dah sebut kita bahas secara ijmali lah. Nak detail nanti dalam bab nifas nanti. Okey. Sambung kata kita, wa qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan kita istiqamah dalam mempelajari ilmu haid dan nifas kitab Sabilal ni secara live. Mudah-mudahan nanti akhir khatam kita ijazah insya-Allah ta'ala. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, katanya sambungnya, dan sebanyak-banyak masa haid itu 15 hari 15 malam. Tu apa dia? Mic tak rapat. Mic tak rapat ke mana pula? Okeylah. Okey. Dan sebanyak-banyak masa, yakni tempoh haid itu 15 hari 15 malam. Ni dalam mazhab Asy-Syafi'i lah, masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i gini. Dan dalam mazhab Hambali pun sama macam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Okey. Cuma dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi, mazhab Hambali 13 hari. Okey. Mazhab Hambali sebanyak-banyak haidnya 13 hari 13 malam.
Tu mazhab Hanafi 10 hari 10 malam. Tu 10 hari 10 malam. Okey. Dalam mazhab Syafi'i lah kita guna mazhab Syafi'i itu untuk tambahan maklumat sahaja. Jadi mazhab Syafi'i 15 hari 15 malam. Berdasarkan istiqra' al-Imam Syafi'i. Habis, titik. Dan jika tiada ni ghayah dia. Ghayah berkata 15 hari itu, dan jika yakni meskipun walaupun tiada berhubung ia darah yang keluar sekalipun. Tu. Tiada berhubung ia darah yang keluar sekalipun. Tiada berhubung yakni tidak betul-betul berhubung daripada awal hari pertama sampai hari 15. Tidak straight lagu tu. Walaupun tidak begitu, tapi dia walaupun dia putus cukup 24 jam, maka walaupun putus-putus, bila cukup 24 jam hasil kita tambah tolak tu, tambah tu cukup 24 jam dan ke atas, maka hukum dia semuanya haid. Okey. Ni kat mana ni dia disebut 15 hari walaupun berhubung sekalipun ni, walaupun tidak berhubung sekalipun ni. Ni disebut dalam kitab Kanzur Raghibin, syarah kepada Minhajut Talibin oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala. Okey. Tiada berhubung ia darah. Tu. Darah, macam mana tahu darah? Satunya mengajilah. Dobit domir. Dalam kitab Mughnil Muhtaj, Al-Syekh Al-Khatib Al-Syarbini rahimahullahu ta'ala juga merujukkan dhamir ia itu kepada darah, yakni keluar darah tersebut. Okey, 15 hari. Okey. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Al-Imam Ibnu Hajar, bukan silap-silap, Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala, dan dalam hasiahnya, hasiah Al-Syekh Ali Al-Shibramallisi rahimahullahu ta'ala ala Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, sebut bahawasanya kiraan 15 hari itu ialah pada hari yang pertama hingga hari ke-16. Ni tengok elok-elok. Hari yang pertama hingga hari yang ke-16 barulah dipanggil sebagai 15 hari. Sebab selalunya orang mari hari pertama tu tak bertepatan pun, tak tepat-tepat pukul 12 dah. Tu. Okey, dia mungkin athna'un nahar di pertengahan hari, athna'ul lail di pertengahan ataupun tengah-tengah malam. Dia tidak betul-betul tepat hari yang pertama betul dak. Tu. Okey, tak betul-betul tepat maghrib mari dak. Tu. Okey. Ni kita tengok kat whiteboard kita sikit yang kata 16 hari tu. Ni contoh dia. Minta maaf whiteboard tak sampai lagi, bila nak sampai tak tahu. Tu. Ni contoh. Hari pertama dia mari 6 pagi. Hari pertama dia mari 6 pagi. Esok hari kedua 6 pagi. Hari pertama sehingga hari kedua 6 pagi baru dipanggil sehari. Dia panggil sehari. 24 jam. Bukannya keluar hari pertama 6 pagi ni dipanggil hari. Dipanggil sehari tak? Bukan. Ni hari pertama. Hari pertama dengan sehari lain. Nak kata sehari bila? Bila berlalunya 6 pagi terus keluar sampai 6 pagi. Maka hari kedua ini dibagi sehari baru sehari. Okey, walaupun dah hari kedua tapi sehari. Begitulah kita buat sehari sampailah hari ke-16 6 pagi, border kita 15 hari 15 malam. Jadi kalau kita nak buat border kita itu berdasarkan hari pertama. Border kita 15 hari. Okey. Jadi kita tengok hari pertama kita mari darah tu keluar bila, waktu bila, kena catat masa. Kalau keluar pukul 8, maknanya hari ke-16 pukul 8 pagi, border kita 15 hari. Ini banyak kesilapan di kalangan wanita yang tidak mencatat masa, akhirnya dia tak tahu dia ni istihadah ke haid. Sebab nampak macam istihadah dah keluar lebih, padahal di tengah-tengah antara 15 hingga ke-16 tu dia mari nampak. Tu tiba-tiba dah masuk hari ke-16. Hari ke-16 tu dah kira dia panggil baqiyatut tuhur. Dia panggil itu jadi istihadah dah. Tu melengkapi masa suci. Ni kena ambil ihtimam bab ni. Dalam Nihayatul Muhtaj dan Syekh Ali Syarbunisi dia bahas ni. 15 hari 15 malam, yakni kalau kita kira hari pertama sehingga hari ke-16 dikira 15 hari 15 malam. Bukannya hari pertama sampai hari ke-15 dikira 15 hari. Itu ialah kiraan yang salah.
Itu banyak juga orang mengajar, saya tengok, yang kira begitu. Hukum dia salah. Tu okey. Minum dulu. Tu. Habis. Kata musannif rahimahullah ta'ala. Serabut aku. Okey, kata musannif rahimahullah ta'ala, 15 hari. Dan jika tiada berhubung ia darah itu sekalipun. Tu. Tiada berhubung sekalipun. Yakni putus-putus dalam tempoh 15 hari. Putus-putus tu kalau cukup 24 jam, hukum dia haid. Kalau tak cukup 24 jam, hukum dia darah fasad atau istihadah. Okey. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Okey, kata musannif, dan yang ghalib, yakni dan darah haid yang ghalib. Bukan. Dan darah haid dan yang ghalib, yakni yang kebiasaan. Tu. Dan yang ghalib, yakni darah yang ghalib, darah yang kebiasaan masa haid itu, yakni ghalibnya perempuan mari haid itu 6 hari. Khabar bagi yang ghalib. 6 hari atau 7 hari. Apa ni? Berdasarkan istiqra' Imam Syafi'i. Bukannya istiqra' kajian orang Melayu kan? Istiqra' Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata 6 hari ke 7 hari perempuan kebanyakannya ghalib datang haid. Sebanyak-banyaknya 15 hari. Sekurang-kurangnya sehari secara muttasil. Sebanyak-banyak 15 hari sama ada secara muttasil ataupun pisah-pisah yang cukup lebih daripada 24 jam. Pastikan kita sudah hadam majlis pertama, kedua dan ketiga untuk memahami majlis keempat ni. Tu. Mana dia? Habis, titik. Bermula sekalian itu, sekalian mana? Sekalian kata sekurang-kurang tempoh haid, sebanyak-banyak tempoh haid, ghalib tempoh haid itu, khabar sabit ia sekalian itu dengan periksa, dengan istiqra', dengan kajian imam kita Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan imam lain kan? Kalau imam Hanafi, mazhab Hanafi, dia mungkin lain sebab tu dia sekurang-kurang haid 3 hari 3 malam, sebanyak-banyak haid 10 hari 10 malam. Mazhab Hanbali sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak haid 13 hari 13 malam. Mazhab Maliki sekurang-kurang haid selah Allah keluar haid lalu dah. Tu keluar pom selalu dah haid. Tu sebanyak-banyaknya tak ingat. Wallahualam tak ingat mazhab Maliki sebanyak-banyak dia berapa. Tu okey. Tak apalah tu. Tu. Jadi periksa ikut istiqra' al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Okey. Istiqra' Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi menurut istiqra' Imam Syafi'i ni tiga perkara yang menurut istiqra' Imam Syafi'i dalam bab haid ni, dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, kata tiga tu iaitu yang kita sebut tadi. Aqallul haid, sekurang-kurang tempoh haid. Ghalibul haid, tempoh masa yang kebiasaan perempuan haid. Dan aktsarul haid, sebanyak-banyak tempoh perempuan datang haid. Itu dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Sebab apa kembali kepada istiqra' Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu? Sebabnya disebut dalam kitab Hasyiah Amirah. Bukan Amirah perempuan. Amirah. Bukan Umairah. Amirah. Ain. Amirah bukan Amirah. Biasa orang perempuan nama Amirah. Hak tu lain. Ni Amirah. Nak bubuh nama anak. Nama anak apa? Nama anak lelaki. Nama apa? Amirah. Orang gelak. Oi, itu nama perempuan. Kita buh balik. Kalau tak, bukan Amirah tu. Ni Amirah. Nama ulama' mana tahu. Bubuh balik. Tak ada lagi lah jumpa nama orang lelaki Amirah. Tak ada lagi. Kalau ada, sila bagi tahu. Tu. Kita nak tepuk tangan kat dia. Dahsyat tu. Yang biasanya Amir. Amir tu Hamzah tu. Amirun. Tu tak apalah. Lepas tu perempuan Amiratun. Amiratu. Tu. Adalah Hasyiah Amirah ala Kanzir Raghibin Syarah Minhajit Talibin. Dan dalam kitab Hasyiah Ali Asy-Syibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, kata
Kenapa kita kembali kepada istiqra' Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Kerana dalam bab haid ini, dari sudut lughah tidak ada dhabit dia, dari sudut bahasa tidak ada dhabit dia berapa hari, dari sudut syarak pun tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran ataupun hadis berapakah tempoh haid yang sebenar. Bila tidak ada pada bahasa dan pada syarak, maka para imam mujtahid mutlak lah, dia punya level dia tu, dia pun buat kajian. Namanya istiqra' naqis. Ni mantik moden. Siapa yang pernah ngaji Usuluddin, ijazah sarjana muda Usuluddin Uniza. Siapa-siapa yang habis SPM tu pakat masuk Uniza lah. Tu. Okay? Masuk Uniza lah. Jumpa kita depan Uniza ni. Tu, okay? Nama subjek je mantik hadis. Tu. Itu di situ ada istiqra' namanya. Istiqra' naqis. Istiqra' ada dua, istiqra' tam, istiqra' naqis. Kalau istiqra' tam yufidul yaqin, itu memberi faedah yaqin. Istiqra' naqis itu yufidul dhann, itu memberi faedah dhann. Okey. Jadi Imam Syafi'i dia tidak, kalau istiqra' tam, Imam Syafi'i menggunakan istiqra' naqis, iaitu yufidul dhann, memberi faedah dhann. Sebab ni fiqh ya. Kalau Imam Syafi'i buat istiqra' tam, makna apa istiqra' tam? Dia tanya habis semua perempuan atas dunia ni. Tu. Tu. Hakikatnya tak. Hakikatnya ialah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia hanya tanya sebahagian besar perempuan sahaja. Sehingga Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu nikah banyak pun kerana nak istiqra' haid. Tu dia pergi tanya orang perempuan. Ni haid biasa keluar darah bila, sampai berhenti bila, dia tanya satu. Tak malu langsung. Tu menunjukkan bahawasanya kita tidak boleh malu dalam bab ilmu. Tu, okay? Dia guna istiqra' naqis. Bila istiqra' naqis, maka dalil itu jadi dalil zanni. Dalil yang bangsa zan, yang jenis zanni. Maka kembali kepada istiqra' naqis. Dalam kitab Hasyiah Amirah kata kepada uruf. Uruf yang istiqra' Imam Syafi'i lah. Ibarat dia kata dipanggil uruf. Tak apalah. Itu istiqra' berdasarkan istiqra' Imam Syafi'i, uruf orang perempuan. Tu. Uruf orang perempuan. Kebanyakan orang perempuan datang haid berapa hari. Tu dia panggil uruf, kebanyakan. Bukan semua, kebanyakan. Okay. Kebanyakan yang mengatakan, yang paling kurang sehari semalam. Yang paling banyak 15 hari, 15 malam. Maka, jadilah dhabit dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Baik. Kemudian dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, dalam kitab Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan Hasyiah Ali Asy-Shibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia mendatangkan iskal. Dia mendatangkan iskal kepada fuqaha. Kerana usuliyin ni bertentangan sikit dengan fuqaha ni. Usuliyin, bila kata usuliyin, puak-puak ulama usul fiqh. Usuliyin kata apa? Tu. Usuliyin kata, sesuatu lafaz tu, kalau kita nak tahu dia itu, pertama kita kena tahu ada tak syarak sebut. Ada tak syarak sebut. Okey, syarak tak sebut. Okey, habis. Lafaz itu bila syarak tak sebut, dhabit dia, okey, tengok kepada uruf. Tengok kepada uruf. Uruf sebut tak lafaz ni apa makna dia? Macam mana dhabit dia? Kalau tak ada juga, baru akhir sekali pergi kepada bahasa lughah. Jadi susunan ulama usuliyun ialah pertama syarak, kedua uruf, kedua lafaz. Beza dengan fuqaha. Fuqaha kata tadi guna istiqra'. Sebab apa? Tidak ada penetapan haid itu dari sudut syarak, dan yang kedua lughah. Maka kena pergi kepada uruf. Terbalik tu. Tu. Okey, ittifaq usuliyun dengan fuqaha dari sudut yang pertama syarak. Tapi yang kedua sudah khilaf. Ya, fuqaha guna lughah dulu, usuliyun guna uruf dulu. Lagu mana? Maka Al-Imam Ali Asy-Shibramallisi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ali Asy-Shibramallisi rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Ibnu Qasim rahimahullahu ta'ala menjawab, kata, menurut usuliyun itu betul, itu untuk dhabit lafaz. Untuk dhabit lafaz, ya, guna pertama syarak, yang kedua adalah uruf, dan yang ketiga adalah min haitsul lughah.
sebab nak dhabit lafaz. Adapun dalam bab ni, bab haid ni bukan nak dhabit lafaz, tapi nak dawabit kaedah. Dhabit seperti kaedah. Tu. Dhabit seperti kaedah. Kaedah haid ni berapa hari sekurang-kurang, berapa banyak sebanyak-banyaknya, berapa tempoh sebanyak-banyak haid dia. Maka dia tidak perlu bergaduh sesama usuliyun ke atas fuqaha. Tu cerita dia. Jadi usuliyun itu betul lah, tapi itu untuk dhabit lafaz. Sedangkan haid ini bukan nak dhabit lafaz, nak dhabit kaedah. Berapa banyak hari haid itu. Tu okey. Tu perbezaan antara cara memahami lafaz oleh ulama usuliyun. Tak apalah, dua-dua betul. Cuma ulama usuliyun itu nak dhabit lafaz. Ulama fiqh sekarang ni membahaskan berkenaan dengan haid itu untuk dhabit, untuk dapatkan kaedah tentang haid itu berapa hari. Tu okey. Jadi berdasarkan dalil dhanni oleh istiqra' al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi rahimahullahu taala ala al-Iqna' syarah matan Abi Syuja' dan Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia mengatakan bahawasanya dalil dhanni ni memberikan faedah yaqin. Memberikan faedah dhann. Tu memberikan faedah dhann. Sedangkan fiqh ni dhann sudahlah, memang betul. Dhann sudahlah fiqh ni. Tu memberi faedah dhann. Walaupun tidak mencakupi kebanyakan bahagian-bahagian yang tertentu. Dapat sebahagian pun jadi dah. Dia dhanni kan balik berat. Adakah mesti kebanyakan juz'iyat kalau bahasa dia? Kebanyakan juz'iyat, kebanyakan bahagian-bahagian, keseluruhan, kebanyakannya tak sampai keseluruhan, sebahagian besar. Tu. Okey. Tak sampai sebahagian besar pun tak apa, kata ulama, sebahagian pun jadi dah. Dah jadi yufidul dhann. Tu. Tu perbahasan ulama berkenaan istiqra'. Sebab tu kita jangan main-main. Kalaulah adat perempuan itu bercanggah dengan istiqra' Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad, tidak ikut ahwal perempuan tersebut, bahkan berdasarkan juga istiqra' Imam Syafi'i, darah fasad belakalah. Tu kalau perempuan tu asyik mari 4 jam setiap bulan, darah fasad tidak boleh iktibar kepada dia punya keadaan tersebut. Tu okey. Habis. Tu. Okey, habis Kemudian kata musannif rahimahullah taala, tu istiqra' Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Okey, habis. Minum dulu. Bismillah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan sekurang-kurang masa suci. Habis. Sebanyak-banyak haid habis. Senang Dan sekurang-kurang masa suci itu khabar antara dua haid. Dan sekurang-kurang masa suci antara dua haid itu khabar 15 hari. Ada ra tu. Nuskah saya tak ada ra, dia hai gitu ya. Bukan hai, hari Tambah ra. 15 hari, 15 malam. Okey. Ini mazhab Syafi'i kita lah. Sekurang-kurang haid 15 hari, 15 malam. Sekurang-kurang haid seorang perempuan ialah 15 hari, 15 malam. Ghalib. Okey, tak apa lagi Okey, sekurang-kurang suci ialah 15 hari, 15 malam. Sebab apa? Dari kerana, ni ilat baik kata 15 hari, 15 malam sebagai sekurang-kurang suci. Dari kerana di dalam sebulan itu, pada ghalibnya sebulan itu, tiada sunyi, yakni tiada kosong daripada haid dan suci. Tu ilat dalam sabilan. Dalam sabilan ni, dia potostik Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Jadi ilat dia kata 15 hari 15 malam sebagai tempoh sekurang-kurang suci haid ialah kerana sebab apa? Dalam sebulan itu tak sunyi, yakni tak kosong, mesti ada haid, mesti ada masa sucinya. Masa haid kita kata 15 hari 15 malam tempoh sebanyak-banyak haid.
maka sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam jugalah, sebab setiap bulan itu ghalibnya tak terlepas daripada mesti ada haid, mesti ada suci. Tu mesti ada haid, mesti ada suci. Tu elak yang kebanyakannya dibawa oleh para ulama. Dan suci habis. Maka apabila ada sebanyak-banyak haid itu 15 hari, macam tadi kita kata, kalaulah kata 15 hari, haid itu sebanyak-banyaknya, niscaya lazimlah lazimlah bahawa ada sekurang-kurang suci itu 15 hari pula dengan makna juga. Tu elak yang pertama yang dibawa dalam kitab Sabilal Muhtadin dan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj karya Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karya Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah, dan dalam Kanzur Raghibin Syarah Minhajut Talibin karya Asy-Syaikh Al-Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, dan Hasyiyah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Asy-Syaikh Asy-Syirwani rahimahullah. Asy-Syaikh Asy-Syirwani ini ialah murid Al-Imam Baijuri rahimahullahu taala, dan dia punya kubur dia, maqam dia di Indonesia dan keturunan dia ada di Indonesia. Tu. Okey, Asy-Syaikh Asy-Syirwani, Asy-Syaikh Asy-Syirwani tu. Tapi dalam kitab Nihayatul Muhtaj dia ada second ilat. Dia ada dua ilat. Pertama hak ni lah. Sebab sebulan tu tak lepas daripada mesti ada haid, mesti ada suci. Bila tak lepas daripada mesti ada haid, mesti ada suci, lazim daripada 15 hari 15 malam itu sebanyak-banyak haid, maka sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam, kerana bertepatan 15 campur 15 sama dengan 30 hari. 30 hari mewakili sebulan. Tu ilat yang pertama. Tapi dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu taala memberikan ilat yang kedua. Kerana apa? Kerana apa suci sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam, kata Syekh Ramli? Kerana dalam bab iddah orang perempuan yang aisah, orang perempuan yang menopause. Iddah orang yang menopause, dia tak ada haid. Iddah dia berapa bulan? 3 bulan. Dia bukannya 3 quru macam orang haid. Dia 3 bulan sebab dia tak ada darah. Aisah, orang yang menopause, dia tidak ada darah, maka dia punya iddahnya 3 bulan. Maka 3 bulan ni kita muqabalahkan. Dia panggil apa? Muqabalahkan dengan 3 quru. Sebab dalam Quran sebut 3 quru. 3 quru ni dalam mazhab Syafi'i 3 kali suci. Lagu mana kira 3 kali suci? Sebab tu suami haram cerai waktu haid kerana melambatkan iddah dia. Dia kena cerai waktu suci untuk mempercepatkan iddahnya. Maka dia bila dia cerai waktu suci, aku ceraikan kau waktu suci, dia kira satu suci dah. Kemudian mari haid, mari suci balik. Mari haid, mari suci balik, dia sudah boleh kahwin. Kalau dia cerai waktu haid, tak berjalan lagi satu suci. Dia tolak waktu haid sampai habis haid suci. Baru kira satu suci. Kemudian haid, kemudian suci. Kemudian haid, kemudian suci, barulah kahwin. Jadi lambat. Tu. Jadi untuk perempuan yang aisah, untuk perempuan yang menopause 3 quru. 3 quru ni 3 bulan. 3 bulan ni dia muqabalahkan dengan 3 quru. Dia muqabalah, dia lawan ataupun dia ambil kira 3 quru itu untuk orang yang menopause 3 bulan. Okey. 3 bulan. Sebab apa 3 bulan? Ilat ulama. Sebab apa iddah orang perempuan yang menopause 3 bulan? Sebab dalam 3 bulan ni, sebab dalam apa? Kerana dalam sebulan ni boleh jadi 4 ihtimal. Dalam sebulan boleh jadi 4 kebarangkalian. Mana? Dalam sebulan boleh jadi dalam sebulan yang pertama, kebarangkalian yang pertama dalam sebulan boleh jadi sebanyak-banyak haid campur dengan sekurang-kurang suci. Sebanyak-banyak haid berapa? 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang suci berapa? 15 hari 15 malam. Jadi 15 campur 15 sebulan. Sebulan. Itu kebarangkalian yang pertama. Kebarangkalian yang kedua, dalam sebulan itu boleh mari aqallul haid.
sekurang-kurang haid, iaitu apa dia? Iaitu sehari semalam. Dan boleh datang juga aktharut tuhri, sebanyak-banyak tempoh suci. Apa sebanyak tempoh suci? Tak ada had. Ijma' ulama dalam syarah muhadzab, Al-Majmu' syarah muhadzab Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawasanya secara ijma' ulama tidak ada had pada suci seseorang daripada haid. Tidak ada had. Had masuk. Yang ada had aqallut tuhur dengan ghalibut tuhur lah. Jadi kebarangkalian yang kedua ialah yang tadi kita kata, boleh jadi dalam sebulan tu aqallut tuhur dengan la hadda lahu, iaitu dia suci tak ada had. Dia sebanyak-banyak suci, tak ada had lah sebanyak-banyak suci. Okey, itu dua. Kebarangkalian yang ketiga ialah marinya aqallul haid, sekurang-kurang haid sehari semalam, dan marinya aqallut tuhri 15 hari 15 malam. Jadi berapa? 16 hari 16 malam. Kebarangkalian yang pertama tadi 30 hari 30 malam. Kebarangkalian yang kedua tidak ada had lah berapa hari, sebab la hadda laha fi tuhri. Tidak ada had baginya untuk tuhur. Okey, yang ketiga aqallut tuhur, sehari semalam campur dengan aqallut tuhur. Apa aqallul haid? Sekurang-kurang haid campur dengan sekurang-kurang suci. Jadi 16 hari 16 malam. Tu kebarangkalian yang ketiga. Kebarangkalian yang keempat ialah mungkin juga dalam sebulan tu mari aktsarul haid, sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam. Dan campur dengan aktsarut tuhri. Mana aktsarut tuhri? Sebanyak-banyak suci. Berapa sebanyak-banyak suci? La haddalahu fit tuhri. Tidak ada had baginya. Tu. Tidak ada had baginya. Jadi berdasarkan empat kebarangkalian ini, mana yang munasabah dengan sebulan? Mana yang munasabah dengan sebulan cukup? Iaitu kebarangkalian yang pertama. Possibility yang pertama. Iaitu datangnya haid aktsarul haid wa aqallut tuhri. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam dan sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Jadilah gabungnya 30 hari 30 malam, jadilah sebulan. Sebulan itulah dikira sebagai satu quru, satu kali suci bagi orang yang ada haid. Kalau dia cerai lah, dia kira lagu tu untuk orang menopause. Sebab tu 3 bulan untuk iddah orang yang menopause. Sebab boleh muqabalah, boleh kita buat kira kebarangkalian 3 kali haid mari untuk orang menopause. Sebab dia tidak ada darah haid, maka kita buat kiraan begitu. Sebab tu Imam Romli kata, sebab itulah sekurang-kurang suci ialah 15 hari 15 malam. Tu dia punya panjang possibilities dia. Okey, minum dulu. Bismillah. Tu. Okey. Sebab tu para ulama Syafi'iyah radhiyallahu taala anhum menetapkan 15 hari 15 malam sebagai sekurang-kurang suci haid. Dan kita kata tadi Imam Nawawi rahimahullahu taala sebut dalam Al-Majmu' syarah muhadzab mengatakan tidak ada had pada sebanyak-banyak suci, itu menurut ijma' ulama. Tu menurut ijma' ulama. Ampun ni dobik ke dok tak tahu. Tu duk komen ni merata ni. Kita hak dobik satu muka surat ni yang duk mengajar hampa ni, kita dah dobik 20 muka surat A4. Kalau hampa tak sampai 20 muka surat A4 ni kira alim tu hampa ni. Tu. Kita dobik satu muka surat ni 20 muka surat A4. A4 bukan buku latihan. Tu. Okey. Jadi jangan duk dengar saja. Dengar saja tu. Ada mentang-mentang dah reti dah. Ni sehari semalam reti dah ni. Tu. Okey. Habis. Tu. Mana dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dalam kitab At-Tahqiq. Dalam kitab At-Tahqiq oleh Al-Imam Nawawi. Bagi penuntut ilmu, dia dobik sekali lah dengan kitab-kitab tu. Supaya kita boleh tengok. Betul ke tak aku cakap ni? Kang bohong ke apa ni? Tu. Dalam kitab At-Tahqiq, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala buat masalah. Kalau seorang perempuan itu bercanggah adat dia dengan apa yang diistiqra'kan, apa yang Allahumma salli ala Muhammad, apa yang dibuat kajian oleh Imam Syafi'i. Lagu mana?
Tiga hal keadaan yang mana uruf orang perempuan ini, adat orang perempuan ini bercanggah dengan uruf yang dikaji oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Mana yang pertama, kalau dia mari tiap-tiap bulan kurang daripada sehari semalam. Yang macam kita kata tu lah. Kurang daripada sehari semalam. Sokmo kurang daripada sehari semalam setiap bulan. Mari 10 jam setiap bulan. Adakah ini dikira haid? Pertama. Kebarangkalian masalah yang kedua menyalahi uruf perempuan yang ramai pula ialah apabila seorang perempuan itu mari darah lebih daripada 15 hari, 15 malam sokmo. Asyik-asyik mari 17 hari, 19 hari setiap bulan. Macam mana? Adakah dikira 19 hari itu haid dia ataupun menurut istiqra' Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Dan possibilities adat orang perempuan menyalahi uruf Imam Syafi'i yang dikaji itu ialah apabila waktu suci dia itu tidak mencukupi sokmo-sokmonya 15 hari, 15 malam, iaitu sekurang-kurang suci. Asyik sucinya 13 hari. Tu. 13 hari. Setiap bulan mari suci dia tengok. 13 hari, sokmo 15 hari, 15 malam. Maka macam mana nak kira? Okey, ni atas dasar min bahthil ilmi khilaf ulama dalam mazhab Syafi'i. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i seperti mana kena ikut istiqra' Imam Syafi'i. Makna tadi yang mari darah kurang sokmo daripada 24 jam, 10 jam semua tu darah fasad, darah istihadah. Tak ada haid. Tak ada haid. Tak ada haid. Walaupun begitu, kita kata dah dulu, kaedah dia, lihat zahir darah tu, pertama kali keluar darah tu, zahirnya kita tengok, masa itu mungkin boleh hukum haid, maka wajib hukum haid. Keluar, berhenti, kurang pada 24 jam, maka kita tahu istihadah, maka yang kita tinggal sembahyang, yang kita tinggal puasa itu, wajib qada. Tu, jangan ingat, jangan lupa tu. Okay. Jadi kena ikut istiqra' Imam Syafi'i, itu pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, sebutlah kitab At-Tahqiq Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bagi orang yang mari sokmo 17 hari, lebih daripada 15 hari, maka kiralah jadi istihadah lah. Jadi istihadah lah. Istihadah nantilah. Tu. Jadi ada yang istihadah, ada yang haid. Jangan mengajar orang kata kalau mari 17 hari haid, 17 hari darah, 15 hari haid, 2 hari itu istihadah. Aku bubuh pelempang sekejap lagi. Tu okey. Kebanyakan orang mengajar begitu. Aku tak tahulah dia ambil kitab apa. Dia reti baca kitab ke tak, aku pun tak tahulah. Dia mengajar kalaulah setiap hari, kalaulah seorang perempuan tu mari darah 30 hari. Maka tuan-tuan, puan-puan, 15 hari pertama tu haid, 15 hari yang kedua itu istihadah. Senang gila lagu tu. Ulama buat kitab tebal-tebal, dia boleh hukum lagu tu je salah. Bukan begitu. Kalau lebih daripada 15 hari, maka kita tahu. Jawapan yang pertama yang selamatnya ialah, maka kita tahu dalam 15 hari lebih ni ada yang haid, ada yang istihadah. Kena tengoklah dia kategori apa. Baru datang darah ke atau sudah datang darah. Kalau sudah datang darah, dah beradat darah, boleh tamyiz darah ke tidak. Kalau dah tamyiz darah tu, cukup tamyiz, syarat dia tu cukup ke tidak. Kalau tak cukup, dia panggil mumayyizah faqidus syarti. Bila mumayyizah faqidus syarti, kembali kepada ghair mumayyizah. Tu. Geram kau lampau ni, dia ni. Ngajar gitu. Ni berkaitan dengan sebab apa serius? Sebab ini berkaitan ibadat orang. Kalau tak berkaitan dengan ibadat orang, tak apa. Tu. Dalam mengajar live, salah pula. Tu nak tanggung dosa lagu mana aku tak tahu lah. Tu. Orang duk pakat iktimat dia, pegang dia. Aku mari 18 hari darah ni. Mana 15 hari haid, 3 hari istihadah. Mampu haid tu. Kalau lah 18 hari mari darah tu, warna sama belaka. Warna sama merah belaka. Ataupun hijau pula. Kuning belaka. Ataupun hitam belaka. Memasak, kalau mari semua hak sama tu,
itu kembali kepada kembali kepada adat sebelumnya sebab dia kategori ghair mumayyizah. Bukannya 15 hari haid, 2 hari itu istihadah. Tu. Buat mandai dia. Dia panggil mujtahid mutlaq baru. Di kalangan orang yang mengajar tu. Tu. Okay. Tu pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Okey, ini min bahthil ilmi. Dari sudut bahas ilmu, pandangan kedua kata ikut iktibar orang keadaan perempuan tu. Apa dia? Pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, pandangan lemah lah ni. Pandangan mu'tamad kata ikut iktibar pandangan pula keadaan perempuan tu. Kalau dah selalu adat lagu tu, kira haid lah. 3 jam pun 3 jam lah. Dah kira nak buat macam mana? Dia jenis lagu tu. Setiap bulan tu, sokmo gitu. Tapi ni pandangan lemah. Kita ambil pandangan mu'tamad itu lebih selamat. Kita bagi tahu khilaf ni bukan suruh beramal tu. Tu macam kita katalah, aku lapar nak makan apa, kita pun bagi tahu nasi goreng, nasi itik, dengan KFC. Kita bagi tahu je. Tapi yang paling bagus, hak paling sedap KFC lah, contohlah. Tu KFC lah, KFC. Kita ambil KFC, kita tak ambil makanan hak paling tak sedap tu sebab kita nak mengenyangkan perut dan puas hati. Maka kita untuk beramal dalam agama kita ambil hak mu'tamad selagi boleh. Dalam bab haid ni kita syorkan mu'tamad sudahlah. Kecuali kalau benda itu payah, masalah tu payah nak selesaikan. Ni mumayyizah ke tak? Tu tak apa, ada khilaf lagi, boleh tahan lagi tu. Ni kadang-kadang yang mengajar ni salah bab haid, bukan bab istihadah. Istihadah tu boleh tahan lagi sebab dia ada khilaf ulama nanti. Tu okay? Ni bab haid ni nak khilaf kok mana susah juga. Dalam bab penentuan 15 hari, mari 18 hari darah, 15 hari haid, 3 hari istihadah. Mari mana tak tahu, tak jumpa lagi takat ni kitab. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, tak jumpa lagi. Jadi dia tu mujtahid mutlaq. Tu okey. Habis kata musannif rahimahullahu taala, dan keluar dengan antara dhabit situ. Dan keluar dengan ni yakni dengan kata musannif. Dengan kata musannif Syekh Arsyad ni lah. Tu. Kalau dalam kitab Tuhfah tu, Tuhfah tu. Okay. Dan keluar dengan, yakni keluar dengan kata musannif, kata penyusun ni, kata pengarang ni, antara 2 haid, iaitu suci antara, silap. Cara baca tak betul. Dan keluar dengan, yakni keluar dengan kata musannif, antara 2 haid, keluar kata 2 haid, tadi kan antara 2 haid, suci antara 2 haid ialah 15 hari, 15 malam. Nak keluarkan dia, muhtarazat, nak keluarkan daripada penyataan sedemikian, apa dia? Iaitu suci antara haid dan nifas. Ni lain. Suci antara haid dan nifas bukan 15 hari, 15 malam. Tidak semestinya. Tu. Ni nak keluar gitulah. Tidak semestinya suci antara haid dan nifas itu 15 hari, 15 malam suci dia antara kedua-duanya. Tak. Okey. Dah lagu mana? Maka iaitu suci antara haid dan nifas tu harus bahawa ada ia suci antara haid dan nifas tu kurang daripada 15 hari. Boleh jadi kurang daripada 15 hari. Boleh tak? Boleh. Antara haid dan nifas sahaja. Bukan dengan haid bukan. Bukan haid dengan haid. Adapun nifas dengan nifas lagi kita detailkan. Okey. Ni faham dulu haid dengan nifas. Antara haid dengan nifas suci dia berapa hari? Tak semestinya 15 hari. Sama ada yang haid tu dulu kemudian nifas, atau nifas dulu kemudian haid yang sat lagi musannif sebut. Ni ta'mim dia. Sama ada, dia panggil ta'mimun umum. Sama ada baru kau suat dua. Dah sebulan. Sama ada terdahulu haid. Terdahulu haid yakni keluar haid dulu. Keluar haid dulu daripada nifas, kemudian baru nifas. Tu cara bahasa moden. Takut tak erti pula apa terdahulu tu kemudian. Terdahulu haid yakni keluar darah haid dulu daripada nifas. Lepas haid kemudian darah nifas keluar pula. Okey. Tu satu. Atau ataf. Ataf baik kata terdahulu haid tadi. Atau terkemudian ia haid daripadanya nifas. Yakni nifas mari dulu, haid datang kemudian. Dua masalah lah. Haid mari dulu, kemudian nifas, atau nifas dulu, kemudian haid.
dia tidak semestinya kena suci antara keduanya 15 hari, 15 malam. Tidak. Tidak semestinya. Tu. Dah lagu mana? Maka. Tafriq ni. Maka rupa masalah. Idza alimta dzalika, apabila telah mengetahui ia oleh engkau akan demikian huraian yang tersebut itu, maka tafriq, maka rupa masalah terdahulu haid, yakni keluar haid dulu. Ni nak bagi masalah ni, nak bagi kita nampak masalah terdahulu haid lagu mana? Berupa masalah terdahulu haid, yakni keluar haid dulu daripada nifas, bahawa melihat perempuan, yakni melihat oleh perempuan, fa'il bagi melihat. Perempuan mana? Sifat yang bunting. Apa bunting? Yang mengandung. Ni bahasa Indonesia. Kita pun panggil bunting juga, cuma jarang. Bismillah. Tu. Sedap juga minum kopi ni. Tu. Okay, mana? Yang bunting. Okey, orang perempuan yang hamil, yang mengandung, dia nampak. Nampak apa? Maf'ulun bih. Akan darahnya. Perempuan yang bunting itu. Dia nampak waktu haid lah. Dia nampak waktu haid. Waktu haid. Dia nampak waktu mengandung. Waktu haid pada. Dia nampak darah tersebut waktu mengandung. Tu waktu mengandung Dia nampak qadar berapa? Qadar sehari semalam. Tu. Qadar sehari semalam atau lebih. Atau lebih. Dia nampak qadar sehari semalam ataupun lebih. Waktu mengandung, dia keluar darah. Adakah darah itu haid atau istihadah? Khilaf ulama. Khilaf ulama dalam mazhab Syafi'i kepada 3 pandangan. Disebut dalam kitab At-Tahqiq oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. At-Tahqiq, Al-Imam Nawawi sebut 3 qaul. Kata orang haid ni, orang hamil, orang mengandung ni, keluar darah tu haid atau tidak. 3 pandangan. Pertama, mu'tamad mazhab Syafi'i, haid. Haid. Okey? Haid lah. Haid. Cukup syarat lah maksudnya. Cukup syarat tak. Waktu tu mungkin haid tak? Mungkin haid. Suci dah elok dah lebih daripada 15 hari. Kemudian datang darah. Darah ni haid. Waktu mengandung. Darah dia haid. Haid. Pandangan pertama, mu'tamad. Tu yang kita nak amal. Dan nak pegang lah. Pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i pula, dia kata, darah fasad mutlaqah. Darah fasad secara mutlak. Maknanya, bila dah hamil tu, esok hari ni, doktor sahkan. Mengandung. Tahniah lah. Mengandung dah. Hurray. Esok mari darah. Darah apa? Fasad. Pandangan kedua. Tanpa kira berapa hari dah kandungan tu. Pandangan ketiga mengatakan kalau datang darah itu selepas 40 hari. Kalau datang darah itu selepas 40 hari daripada beranak, maka hukum dia haid. Sebelum daripada 40 hari, darah dia fasad. Gitu pula. Tu. Tu okey. Selepas 40 hari, darahnya haid. Kalau keluar dah mengandung ni lepas 40 hari, datang darah contohnya. Hukum dia haid. Kalau sebelum 40 hari, darahnya fasad. Tu qadha'ih belaka lah tu. Qadha'ih belaka lah. Yang mu'tamadnya ialah darah haid. Tu okey. Tu okey. Dan jumhurul ulama selain daripada mazhab Syafi'i, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, selain mazhab Syafi'i, dia kata darah yang keluar waktu mengandung itu hukum dia darah fasad. Hanya mazhab Syafi'i sahaja yang menyatakan darah itu darah haid. Tu dia panggil khilaf mu'tabarah. Khilaf yang berlaku di kalangan 4 mazhab. Kalau dalam 4 mazhab sudah ijma', tiba-tiba mazhab Al-Zahiri khilaf dengan 4 mazhab ini, Al-Imam Tajuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala kata khilaf itu tidak mu'tabarah. Tu. Okey. Habis ya? Faham tu? Lupa nak bagi respon. Faham ke tak ni? Sila bagi respon. Tu. Kalau tak cakap seorang ni. Okey, kalau perempuan yang beranak itu, perempuan yang sedang bunting, mengandung bunting.
Bunting mengandung, bukan beranak. Mengandung. Okay, mengandung. Maksudnya tak beranak lagi. Dia tiba-tiba nampak darah. Cukup sehari semalam atau lebih macam kaedah dulu tu, maka hukum dia adalah haid. Tu okey, maka hukumnya ialah haid. Dia bagi jawapan lagi, tak bagi jawapan lagi. Tu okey. Maka beranak ia perempuan yang bunting itu. Kemudian daripada putus darahnya, darah perempuan yang bunting itu saat. Umpamanya, umpama saat. Sesaat lah. Sesaat. Okey, sesaat ni nak terjemah ke mana? Sesaat dengan makna sejam ke? Sesaat dengan makna saat tu? Saat. Sesaat dengan makna saat ke? Sesaat dengan makna sejam? Okey, lagi sekali dia kata, melihat perempuan yang bunting akan darahnya qadar sehari semalam atau lebih, maka beranak ia. Maknanya sebelum beranak tu, dia cukup kadar sehari semalam atau lebih sebelum beranak. Dan maka darah yang datang sebelum beranak qadar sehari semalam atau lebih tu, hukum dia haid lah. Okey. Kemudian selepas pada tu, maka beranak ia. Perempuan yang bunting tu beranak. Kemudian daripada putus, beranak tu bila? Beranak tu bila? Kemudian, yakni selepas daripada putus darahnya perempuan yang bunting tu, saat. Boleh kita terjemah sesaat, boleh kita terjemah sejam. Tapi dalam Tuhfatul Muhtaj, zahir ibaratnya saat. Maksudnya sekejap lah, sekejap. Dia mari darah sehari semalam. Okey, contoh kita kata hari ni bulan, hari ni 1 hari bulan contohnya. Esok 2 hari bulan dia nak beranak dah. Tiba-tiba keluar darah hari ni. Sebelum dia nak beranak, esok tu cukup 24 jam. Atau lebih. Okey, atau lebih. Okey, cukup 24 jam dah atau lebih. Lepas tu sebelum nak beranak tu berhenti darah. Kemudian dia pun beranak. Umpamanya. Maka darah yang dilihatnya, jawab tu, maka darah yang dilihatnya perempuan yang bunting tu dahulu, yakni sebelum daripada beranak tu, darah haid. Dia tengok apa? Darah haid. Tu. Okey, darah haid. Dan yang, yakni darah yang, yakni darah yang keluar kemudian, yakni selepas daripada beranak itu, darah nifas. Darah nifas, walaupun kita tak masuk lagi bab dia, kita bagi tahu, darah nifas ini diiktibarkan bila kosong rahim. Dah kosong rahim, keluar darah nifas. Selagi tidak kosong rahim daripada anak. Kosong rahim daripada anak. Kosong rahim daripada anak. Kalau tak kosong rahim daripada anak, selagi tu duk tubik darah, darah itu bukan nifas. Tu okey. Itu nanti bab nifas nanti lah. Cakap sini dah buat macam mana? Habis. Okey. Ni penyataan ibarat ni dalam mana kitab Arab? Dalam kitab Kanzur Raghibin Syarah Minhajut Talibin, Al-Imam Al-Syekh Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Okey. Dalam kitab Sabilal kita ni, dia bagi tempoh suci saat. Sikit lah maksudnya. 24 jam sebelum beranak ataupun lebih daripada 24 jam sebelum beranak. Kemudian sebelum beranak tu dia suci. Suci sekejap je. Tiba-tiba keluar anak, prom. Bila keluar anak, habis dah. Lepas tu keluar darah. Itu nifas. Itu dia bagi contoh ada suci sikit. Sesaat ataupun 1 jam, kita kata. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, kata Syekh Asy-Syirwani, dia buat masalah. Bahkan, dia buat royah bagi Tuhfatul Muhtaj. Ni, zahir ibarat Sabilan ni dalam Tuhfatul Muhtaj ni. Dia bagi contoh, suci sikit, suci sekejap sebelum beranak. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj kata, bahkan kadang-kadang tak ada tuhur pun. Tak ada suci pun. Terkadang tak ada suci pun. Tu. Contoh dia buat lagu mana dalam kitab tu? Contoh dia buat, sebelum beranak datang darah 5 hari. Sebelum beranak datang darah 5 hari. Okey? Dan tak ada suci, tak ada suci.
Datang 5 hari darah tu datang. 5 hari datang darah sebelum beranak. Straight. Habis 5 hari straight. Tak ada suci langsung. Terus dia beranak. Pum. Dia habis beranak. Keluar darah. Nifas lalu. Nifas lalu dah. Sekali lagi. 5 hari sebelum beranak. Dia datang darah. Straight. Tak ada suci langsung. Tak ada suci langsung. Sesaat ke, sekejap ke sebelum beranak. Terus straight. Masuk beranak. Beranak. Kemudian lepas beranak. Kosong rahim daripada anak. Keluar darah. Nifas. Tidak ada tuhur. Bahkan royahnya tidak ada tuhur. Pada tahap tu. Okay, bahkan tidak ada tuhur. Maka sebelum beranak tu dihukumkan haid. Selepas beranak kosong rahim dia panggil nifas. Tu dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani. Okey, bila tidak ada tuhur tadi. 5 hari, 5 malam. Dia keluar darah sebelum beranak. Straight keluar darah sampai beranak pun straight juga, tak ada tuhur. Baik. Kalau perempuan yang mengandung itu keluar darah. Perempuan yang mengandung tu nak beranak, keluar darah talaq. Keluar darah sakit beranak. Keluar darah sakit beranak, iaitu keluar darah yang mana dia teran anak tu keluar sekali dengan darah, keluar sekali proses nak keluar anak tu. Jikalau sambung darah haid dia sebelum beranak, sambung terus dengan beranak dia tu, maka darah yang keluar maka darah yang keluar jikalau bersambung dengan haid yang sebelum dia beranak tu. Jikalau bersambung darah dengan haid sebelum beranak. Tadi kan 5 hari sebelum beranak. Straight, tak ada tuhur langsung, tidak ada suci langsung. Terus beranak, darah beranak ada. Darah sakit beranak. Dia panggil darah talaq. Darah talaq itu hukum dia haid. Tu. Darah talaq itu hukum dia haid. Sekali lagi. 5 hari sebelum beranak, dia datang darah. Straight. Ni Hasyiah Asy-Syirwani buat masalah. Dalam Tuhfah, dalam Sabilah ni, macam Sabilah ni, dia ada tuhur. Bila ada tuhur, keluar darah talaq tadi, darah fasad. Darah fasad. Sebab dia dah tuhur. Bila tuhur, dia beranak tu sakit beranak. Keluar darah tu darah talaq. Dan darah talaq itu hukum dia fasad. Sebab dia dah tuhur dah. Dah ada suci walaupun sekejap sebelum beranak. Ni Hasyiah Asy-Syirwani buat tak ada suci langsung. Terus straight. 5 hari sebelum beranak, ni bagi 5 hari ni contoh je lah. Bagilah 10 hari sebelum beranak. Ikutlah. Straight sampai beranak. Tak ada tuhur langsung sebelum beranak. Terus beranak. Darah tolak mesti keluar. Darah sakit beranak tu. Darah sakit beranak yang keluar tu dihukum haid. Tu okey. Sebab apa? Sebab bersambung dengan darah sebelum dia haid. Sampai beranak tidak ada suci langsung. Tu okey. Tu dalam Hasyiah Asy-Syirwani. Allahumma salli ala Muhammad. Faham ke tak? Sila respon. Faham ataupun tidak? Faham ataupun tidak? Faham ataupun tidak? Sila respon. Faham ataupun tidak? Okey. Faham tu? Iaitu 5 hari sebelum beranak, dia keluar darah straight tanpa berhenti, tanpa tuhur walaupun sekejap, tiba-tiba sambung terus dengan beranak tu keluar darah talak itu hukum haid sebab tidak ada suci langsung. Kemudian selepas beranak tu keluar darah nifas. Baik, Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia buat satu masalah lagi. Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Qasim rahimahullahu taala lagi perlu juga tu hurai bahik ni. Tu okey. Dia bagi buat satu masalah lagi. Okey, sebelum beranak. Tadi sebelum beranak dalam Sabilal, dalam Hasyiah Asy-Syirwani buat contoh sebelum beranak keluar darah sehari semalam atau lebih. Okey. Ini pula Hasyiah Ibnu Qasim bawa masalah pula, kalaulah sebelum beranak itu keluar darah tapi tak cukup tempoh 24 jam. Tak cukup tempoh 24 jam. Ni terbit dua masalah. Okey, masalah pertama, Syekh Ibnu Qasim kata, sebelum beranak, contohlah kita kata kurang 24 jam tu kita bubuh kata 20 jam.
20 jam sebelum beranak keluar darah. Darah apa yang dihukumkan 20 jam tu? Darah fasad. Darah fasad. Masalah pertama, darah fasad. Masalah kedua, okey, sebelum beranak tu kurang 24 jam. Kurang 24 jam. Contohnya 23 jam. 23 jam. Okey, 23 jam keluar darah. Tak cukup 24 jam ni. Lepas tu beranak. Keluar darah beranak tu. Hukum dia apa? Hukum dia apa? Okey, sekali lagi masalah pertama. Masalah pertama, sebelum seseorang perempuan itu beranak, seorang perempuan tu beranak, sebelum beranak tu dia keluar darah kurang tempoh 24 jam, yakni sekurang-kurang haid. Contoh kita bagi kata 20 jam sebelum beranak tu dia keluar darah. 20 jam tak cukup lah. Okey, apa 20 jam tu hukum dia? Haid ke apa? Kita kata darah fasad. Darah fasad lah sebab tak cukup 24 jam. Okey, itu satu masalah. Senang. Masalah kedua, seorang perempuan yang beranak, sebelum dia keluar darah, juga tidak cukup 24 jam. Tapi bila dikira dengan waktu beranak dia, cukup 24 jam. Apakah hukum darah tersebut? Hukum dia juga darah fasad. Tu. Sekali lagi, masalah kedua. Masalah kedua, sebelum beranak, dia keluar darah kurang 24 jam. Kurang 24 jam. Tapi bila bergabung dengan waktu beranak keluar darah tu cukup 24 jam. Tadi tak gabung, ni gabung. Darah tu haid ke? Tidak haid. Dia panggil darah fasad. Syarat nak kata darah yang beranak itu haid ialah sebelumnya mesti lebih daripada 24 jam, macam Hasyiah Syirwani buat contoh, 5 hari sebelum beranak itu dia datang darah, hukum dia haid, kemudian berterusan terus dengan beranak darah keluar tu haid juga, dan selepas kosong rahim keluar darah nifas namanya. Okey. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mana dia? Darah haid. Dan yang keluar kemudian. Dan darah yang keluar kemudian, yakni selepas daripada beranak itu darah nifas. Dihukumkan darah nifas. Okey. Okey, darah nifas. Dan masa suci antara keduanya haid dan nifas itu, pada misal itu, pada contoh itu, sesaat lah tadi tu, yang sekejap tu. Dia datang sebelum beranak 24 jam dan ke atas, kemudian sebelum beranak tu dia suci sikit, dia suci sekejap, lepas tu beranak. Maka beranak tu darah istihadah, ada darah fasad lah, darah talak dia panggil. Dia tak panggil darah haid dah. Okey. Tu rupa masalah yang pertama. Jadi okey, habis. Tu rupa masalah pertama. Dan itu rupa masalah pertama, iaitu masalah haid datang dulu, kemudian nifas. Ini nifas pula datang dulu, kemudian haid. Rupa kedua ni. Dan rupa masalah terkemudian haid, yakni haid datang kemudian daripada nifas, yakni nifas datang kemudian, datang dahulu, haid datang kemudian. Nifas datang dahulu, haid datang kemudian. Seperti bahawa putus darah nifas kemudian, yakni selepas daripada 60 hari. Tu. Sebanyak-banyak nifas 60 hari 60 malam. Sekurang-kurang tempoh nifas ialah selahdah. Ghalib tempoh nifas 40 hari 40 malam. Tu. Okey. Ni sebanyak-banyak nifas. Tu disebut dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Disebut dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Al-Imam An-Nawawi. Disebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Imam Ramli. Disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini, bahawa nak dihukumkan haid selepas nifas, mestilah terlebih dahulu, nifas itu sudah mencapai sebanyak-banyak tempoh nifas, iaitu 60 hari 60 malam. Kecuali sat lagi ada satu masalah, yang mana dalam tempoh 60 hari 60 malam tu ada boleh hukum haid. Tu sat lagi lah. Okay?
Tu kita nukil kitab dulu. Kemudian daripada sesaat. Kemudian daripada sesaat. Yakni 60 hari. 60 hari datang nifas contohnya. 60 hari. Lepas 60 hari tepat tu, lepas tu suci sekejap. Sejam suci contohnya. Kemudian sejam suci. 60 hari. Lepas 60 hari stop. Lepas tu sejam suci. Jam yang kedua mari darah balik. Darah balik mari itu adalah darah haid. Tu umpamanya. Lepas misal je. Umpamanya bagi contoh lah. Umpamanya keluar darah qadar sehari semalam atau lebih. Okey. Mari 60 hari nifas. Kemudian berhenti sekejap. Kemudian datang darah semula. Cukup syarat lah. Iaitu sehari semalam atau lebih. Maka darah yang keluar sehari semalam atau lebih. Selepas daripada tempoh 60 hari. Selepas daripada suci sekejap. Itu hukum dia haid. Maka darah yang keluar itu darah haid jua. Yakni darah yang keluar selepas daripada tempoh 60 hari 60 malam itu. Habis. Dan masa suci antara keduanya, antara nifas dan haid itu, pada misal ini, pada misal itu, pada misal mana? Pada misal rupa masalah kedua ni. Sesaat juga. 60 hari datang haid, datang nifas. Kemudian putus kejap. Tiba-tiba datang semula darah, hukum dia haid. Walaupun tak cukup 15 hari, 15 malam. Tu. Titik. Adapun jika putus darah nifas di dalam 60 hari. Ni lain sikit. Adapun jika putus darah nifas di dalam 60 hari. Okey, tempoh border bagi nifas 60 hari. Cuma kita tak bahas lagi lah. Khilaf ulama berkenaan dengan tempoh awal hari pertama nifas tu kira kok mana? Kira kok beranak seludah ke ataupun kira selepas darah keluar yang pertama selepas beranak ke atau macam mana? Itu nanti. Cuma kita bagi pandangan mu'tamad dulu dalam mazhab Syafi'i, apabila habis je beranak sudah dia panggil ada kerangka 60 hari tu. Sudah berlaku, dia panggil apa? Sudah berlaku tempoh 60 hari tu. Faham tak? Iaitu lepas beranak tu, dah mula start dah 60 hari. Walaupun tak keluar darah lagi. Tu pandangan mu'tamad. Okay? Dah start dah. Dah kosong rahim. Start kosong rahim tu, dah mula dah. Di bawah tempoh 60 hari. Maka apa-apa saja darah yang keluar, di dalam tempoh 60 hari ni, hukum dia nifas. Kecuali dalam masalah ni. Kecuali ni. Mana dia? Adapun jika putus darah nifas di dalam 60 hari, kemudian maka keluar darah qadar sehari semalam atau lebih. Keluar sehari semalam atau lebih itu dahulu, yakni sebelum daripada sempurna 60 hari. Maka darah yang keluar itu, darah yang keluar qadar sehari semalam atau lebih dahulu daripada sempurna 60 hari itu, darah nifas. Contoh, hari pertama keluar nifas. Hari pertama keluar nifas. Ataupun hari kelima selepas beranak keluar darah. Namanya nifas. Keluar darah, istilah dia keluar darah. Darah tu hukum apa? Darah tu hukum nifas. Hari pertama ataupun hari kelima. Hari pertama lah, kita ambil hari pertama. Hari pertama keluar sampai hari kelima. Tiba-tiba berhenti. Berhenti Zohir kena hukum suci lah. Hari ke-8 mari balik. Hukum dia apa? Nifas. Lepas tu hari ke-10 berhenti. Tu. Hari ke-10 berhenti. Hari ke-20 mari balik darah. Hukum dia apa? Nifas. Sebab masih tempoh 60 hari. Selama mana masih dalam tempoh 60 hari, apa-apa saja keluar darah, itu hukum dia nifas. Tu hukum dia apa? Hukum dia nifas. Tu. Jua. Darah nifas jua. Bukan darah haid. Bukan darah haid. Tak boleh hukum dalam tempoh 60 hari itu darah haid. Melainkan. Melainkan yakni boleh dalam tempoh 60 hari qadar tempoh nifas sebanyak-banyak nifas tu boleh dihukumkan haid bila? Jika keluar ia darah itu kemudian, yakni selepas daripada 15 hari. Maka iaitu
iaitu keluar darah selepas daripada 15 hari itu dihukumkan darah haid. Dihukumkan apa? Dihukumkan darah haid. Contohnya hari pertama keluar darah sampai hari ke-10. Nifas tak? Nifas. Hari ke-11 sampai hari ke-25 ataupun hari ke-26 ataupun hari ke-27 suci. Lebih daripada 15 hari tu. 15, 16, 17 hari suci. Kemudian keluar darah lepas pada tu. Maka darah tu ialah haid. Walaupun masih dalam tempoh 60, tapi dia sudah suci lebih daripada 15 hari, maka hukum dia ialah haid selepas daripada 15 hari suci dan ke atas tu datang darah semula, itu darah haid hukum dia. Masih lagi uzur tapi hukum dia haid. Tu. Hari pertama, contoh hari pertama beranak tak keluar darah langsung sampai hari ke-15. Hari ke-16 keluar darah. Hari ke-16 tu hukum dia apa? Hukum dia haid. Tak ada nifas. Hukum dia haid. Dan hari pertama selepas dia beranak tu, dia zahir tengok tak ada darah, tak keluar darah nifas, wajib mandi wiladah lah. Wajib mandi wiladah. Wiladah bukan sejenis darah. Wiladah itu ialah beranak. Mandi wiladah ialah mandi selepas beranak. Bukan mandi selepas adanya darah wiladah. Bukan. Ada institusi-institusi yang mengatakan darah wiladah. Itu tidak tepat. Wiladah itu ialah translate daripada bahasa Melayu, beranak nama dia. Darah mandi beranak. Mandi selepas beranak. Kalau lepas beranak tu ada keluar darah nifas, maka tak wajib mandi lagi. Tak boleh mandi, haram mandi. Sebab masih berhadas. Hadasnya ialah hadas nifas. Masih berhadas pula. Dia ada uzur iaitu nifas. Bukan hadas, nifas. Dia panggil hadas, dia panggil apa? Hadas besar lah dia panggil. Hadas besar. Mazhab Syafi'i ni ada 3 hadas. Hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Setengah ulama bahas 2 ya. Hadas kecil, hadas besar. Hadas besar tu sebab larangan dia banyak. Yang larangan yang paling banyak sekali haid nifas lah. Larangan yang kedua banyak ialah junub. Larangan yang paling sikit ialah bila batal wudu. Dia panggil hadas kecil. Hadas lah juga tu. Betul lah. Tu mana? Okey, faham tu? Melainkan dalam tempoh 60 hari tu tiba-tiba ada berhenti suci 15 hari dan ke atas. Keluar darah selepas pada tu, haid. Hari ke-1 sampai 30 keluar darah. Hukum dia apa? Nifas. Hari ke-31 sampai 50 suci. Hari ke-51 keluar darah. Hukum dia apa? Haid. Faham tu? Adakah anda faham ataupun tidak? Sila beri respon. Tu. Jadi berhenti dalam tempoh nifas kurang 15 hari. Kalau berhenti suatu darah dalam tempoh 60 hari itu kurang daripada 15 hari. Dia berhenti kurang daripada 15 hari, kemudian datang darah semula, maka hukum dia nifas. Okey, kalau kurang 15 hari. Itu disebutlah kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj dan Asnal Matalib Syarah Rawdit Talib oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Okay. Dia berhenti darah kurang daripada 15 hari, maka selepas tu dia keluar darah semula, nifas namanya. Sebutlah kitab Hasyiah Asy-Syirwani dan Asnal Matalib Syarah Rawdit Talib. Okay. Dan kalau dalam tempoh 60 hari itu berhenti suci 15 hari, kemudian keluar darah selepasnya, cukup 24 jam dan lebih baru dihukum haid. Ingat tu? Syarat haid tu. Kalau dalam tempoh 60 hari, contohnya mari 10 hari, nifas. Kemudian 20 hari berhenti, suci. Kemudian keluar darah semula, tapi keluar darah itu kurang 24 jam. Hukum dia darah fasad. Tu. Hukum dia darah fasad. Tu disebut dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj dan kitab Rawdatut Talibin Syarah wa Umdatul Muftin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ringkasan bagi kitab Asy-Syarhul Kabir iaitu kitab Al-Aziz bi Syarhil Wajiz karangan Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, syarah kepada kitab Al-Wajiz karangan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala. Okey, darah fasad. Kembali kepada hukum haid lah. Cukup tak 24 jam? Cukup. Cukup darah haid. Tak cukup darah fasad. Kembali situlah. Jangan lupa kaedah asal tu. Tu. Okey. Okey.
Dalam Hasyiah Ali Asy-Syibrammalisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Hasyiah Ibnu Qasim, Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dia buat masalah kalau mari 50 hari nifas. Straight daripada hari pertama sampai hari ke-50 darah. Semuanya tu hukum nifas. Kemudian 10 hari berhenti. 10 hari berhenti. Cukup 60 hari. Lepas tu keluar darah hari ke-61. Hari ke-61 apa dia? Hukum dia? Hukum dia ialah haid kalau cukup syarat 24 jam dan ke atas. Kalau tak cukup, darah fasad. Dah tak cukup 15 hari, 15 malam. Sebab dia sudah melebihi tempoh sebanyak-banyak nifas. Tu. Mandi wiladah itu ketika habis nifas atau sesudah melahirkan. Kalaulah selepas melahirkan tak ada darah, wajib mandi wiladah. Kalau selepas beranak ada darah keluar, darah itu darah nifas, maka tidak wajib mandi lagi. Wajib mandi selepas habis nifas dia. Yakni selepas habis uzur lah. Okey. Okey, faham masalah Hasyiah Syirwani tadi? Hasyiah tadi? Hasyiah Syirwani dalam Hasyiah Ibnu Qasim dan Hasyiah Ali Asy-Syibrammalisi, 50 hari datang darah, nifas belaka. 10 hari suci, tiba-tiba keluar hari 61 darah. Darah tu hukum apa? Darah itu hukum dia haid kalau cukup syarat 24 jam dan ke atas. Kerana apa? Kenapa tak cukup 15 hari 15 malam? Sebab dah sudah melebihi tempoh 60 hari dah. 50 campur 10, 60. Lepas daripada 61 dan ke atas tu, itu mari haid. Itu mari kerangka haid dah. Tidak mari kerangka nifas dah. Tu okey. Habis kita. Tu. Faham ke tidak? Adakah anda faham ataupun tidak? Habis dah kita. Adapun wallahu taala alam, sebelum kita beredar, kita whiteboard tak sampai lagi. Jadi kena guna kertas. Nanti kalau ada whiteboard, nanti setiap hari kita akan update 3 soalan. Kita tukis kat papan board tu. 3 soalan setiap hari. Okey. Sebelum kita beredar, kita buat latihan macam biasa. Adakah anda faham ataupun tidak? Pertama, soalan apa ni? Tu. Okey, soalan pertama. Nampak tu? Soalan pertama. Timoh mari darah hari pertama sampai straight sampai hari ke-15. Apakah hukum darah tersebut? Darah yang mari ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang keruh. Sampai 15 hari straight. Apakah hukum darahnya? Jawab 15 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hukum dia adalah haid belaka. Jawab belaka. Nak futuh kena jawab. Okey. Okey, haid belaka. Okey, settle tu. Kemudian soalan kedua. Okey, soalan kedua. Timoh ni mari darah hari pertama 2 jam. Kemudian berhenti darah. Berhenti. Hari keempat mari 5 jam. Hari pertama mari 2 jam. Hari keempat mari 5 jam. Kemudian berhenti sampai hari ke-10. Keluar 10 jam. Lepas tu berhenti. Keluar hari ke-7. Hari ke-15. Keluar 7 jam. Adakah dia haid ataupun tidak? Ataupun adakah sebahagiannya haid, sebahagiannya istihadah? Jawab 15 saat. 1, 2. Ni 5 jam, bukan 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hukum dia ialah semua haid berlaku. Tengah-tengah ni buat apa? Tengah-tengah ni kita kata khilaf ulama, mu'tamadnya ialah hukum haid. Maka ibadat dia tidak sah belaka, wajib qada. Itu pandangan qaul as-sahab, ataupun nak ambil pandangan dhaif pun tidak mengapa, iaitu katanya waktu suci itu ibadatnya sah belaka. Dan kalaulah berlaku jima' antara laki bini di antara suci ni, tidak berdosa. Okey. Habis. Kemudian yang ketiga, mana dia?
Soalan ketiga. Belah mari 3 jam hari pertama. Kemudian berhenti. Kemudian hari ketujuh keluar 10 jam. Kemudian berhenti. Kemudian keluar 5 jam. Kemudian berhenti. Apakah hukumnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tu istihadah berlaku. Tu. Walaupun istihadah hari pertama dia mari ni, hari pertama dia mari ni wajib zahir i'tikad dia sedang haid. Lepas tu berhenti wajib i'tikad dia sudah suci. Bila datang semula darah wajib i'tikad sebelum ni haid juga rupanya. Kemudian berhenti, tahu darah fasad berlaku. Okey? Tu kita dah hurai dulu dah. Soalan yang keempat, Minah ni mari setiap hari daripada hari pertama sampai hari ke-15, mari 2 jam, 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 2 jam sampai hari ke-15. Apakah hukum dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Habis. Haid berlaku. Sebab apa haid? Sebab dia tidak melebihi tempoh 15 hari 15 malam dan lebih tempoh 24 jam. Lebih tempoh 24 jam. Tu okey. Nombor 5 ni silap ni soalan ni. Padam nombor 5 ni. Nombor 5 ni dia yang sokmo-sokmo ni sepatutnya sini. Kita semabu. Tak apalah nombor 5 ni. Soalan nombor 5 ni 2 jam je keluar. Confirm lah reti dah. Hak tu insya-Allah. Okey. Okey, nombor 6. Nombor 6. Nombor 6 ni hari pertama dia keluar darah sampai sampai hari ke-19 straight, tak ada berhenti langsung. Apakah hukum dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey? 1. Tu jawapannya ialah ada haid, ada istihadah. Tu jawapan cerdik tu. Yang ikut adat, yang kata istihadah berlaku, yang kata khilaf, tu tak betul berlaku. Tu yang betulnya ialah ada haid, ada istihadah. Kalau istihadah berlaku tak betul, kalau haid berlaku tak betul, yang kata khilaf, kau mana khilaf tak tahu. Tu ada haid, ada istihadah. Dah mana haid, mana istihadah? Kita tak mengaji bab istihadah lagi. Sabarlah. Tu jawapan dia lah. Tu. Yang jawapan kata ada haid, ada istihadah tu retilah tu. Yang kata istihadah belakang tu tak reti tu. Tu tak reti lagi, masih tak reti. Cuba belajar daripada majlis pertama sampai ke-4 balik. Tu. Okay, soalan ke-7. Apa yang soalan 7 ni? Tu. Apa ni? Okey. Sokmo. Aku buat soalan aku yang pening. Ya, soalan ke-7 ni 1. Okey. Okey, ni tak terkait dengan jadual. Soalan ke-7 ni, hari pertama Minah ni mari datang darah hari pertama sampai hari ke-7 keluar darah. Okey. Kemudian hari ke-8 sampai 20 dia suci. 12 hari suci. Okey. 8 sampai 20 suci. Dari 21 datang darah balik sampailah 30 contohnya. Apakah hukum dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Faham tak soalan ni? Oi, jawapan apa oi? Allah, kurang jelas apa bendanya. Aduh lah. Jawab. Cerdik tu. 1 hingga 7. Hei. 8, 20 tak apalah. 21 istihadah. 21 istihadah. Kita kata tadi 21 sampai 30 kan? Tu 21 sampai 30. Jadi 21 13 hari suci, 22 14 hari suci, 23 15 hari suci, 20 24 sudah haid yang baru. Okey. 1 hingga 7 haid, 8 hingga 20 suci, 12 hari suci. Kemudian 21 sampai 23 ialah istihadah, 24 sampai 30 ialah haid semula. Tu okey. Sebab takmilatut tuhri iaitu melengkapi sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Ni tak cukup lagi suci 12 hari. Lepas tu ni takmilatut tuhri dia panggil, mencukupi masa suci. Mencukupi masa sekurang-kurang suci. Masa sekurang-kurang suci apa dia, berapa hari nak ambil lagi? 12 hari campur 3 hari. 3 hari istihadah. Keluar lagi darah lepas tu haid yang baru. Penat juga soalan. Okey. 1 hingga 13 keluar darah. 14 sampai 28 suci. 29 sampai 35 keluar darah. Apakah hukum dia? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tu. Jawab. Cepat. Tak jumpa lagi jawapan yang betul-betul tepat ni. Sudah weh. Jangan jawab sekat-sekat. 1.13 haid. Dah lepas tu belakang tu lagu mana? Sudah weh. Banyak salah ni. Banyak salah ni. Hampa ni mengantuk ke apa? 1 hingga 13. Haid tak? Haid. Sebab apa? Kaedah. Lebih 24 jam, kurang 15 hari. Suci 14 sampai 28. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 15 hari cukup. 15 hari cukup ni. Keluar darah lepas tu haid lah. Aduh lah. Kuana istihadah weh. 29 sampai 35 istihadah. Kepala otak. Tak arti tu. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 15 hari cukup dah. Ni masalahnya dia panggil dia panggil apa? Tidak ambil perhatian. Tu. Tu. Okey. Ada kata ni istihadah. Ngarut lah kau tu. Okey, soalan yang ke-9. Ni bukan terakhir ni. Belum nifah lagi. Yang nifah 7 lagi. Hari pertama sampai hari 10 keluar darah. 11 sampai 17 suci dia. 18 sampai 30 keluar darah semula. Apakah hukum dia? 10 hari keluar darah. 11 sampai 17 suci. 18 sampai 30 darah. Apakah hukum dia? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20. Hello. Tidur ke? Hello, peace, peace yo, peace yo. Hai, tidur ke apa? Assalamualaikum. Oh. Hah, ada yang salah juga. Ni kalau depan-depan ni baling duster ni. Tu. Okey. Tak faham lagi. Ada yang tak faham lagi. Oh. Aku tak tahulah sebab apa. Pergi mengaji balik pada 1 sampai 4. 1 sampai 10 hukum dia apa? Sebab apa? Kaedah 24 jam lebih bawah 15 hari. Kemudian suci, sekurang-kurang suci berapa? 15 hari, 15 malam. 11 sampai 17 berapa baru? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 hari baru. Kena ada lagi 8 hari. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sampai hari ke-25 ialah istihadah. 26 sampai 30 ialah haid. Tu. Tu. Lama ni. Tu untuk aktsarul haid wa aqallut tuhur. Ni nifas pula. Soalan pertama. Seorang tu beranak. Pas beranak, hari pertama keluar darah sampai 30. Kemudian 31 sampai 40 suci. Kemudian 41 sampai 60 keluar darah balik. Apakah hukum dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hukum dia apa? 1 sampai 30 hukum dia nifas. Sebab apa? Sebab sekurang-kurang nifas selahdah. Sebanyak-banyak nifas 60. Kemudian suci. Kemudian darah yang datang balik apa dia? Hukum dia nifas balik. Sebab apa? Kaedah yang kita kata dalam hasyiah tadi, kurang daripada 15 hari suci dalam tempoh 60 hari, kedua darah semula, hukum dia nifas. Tu kaedah dia. Jawab berdasarkan kaedah. Okey, yang kedua, beranak. Tiba-tiba boom, pas beranak, berkembang. Merara berkembang Petronas. Dia beranak situ, keluar darah hari pertama sampai hari 10. Hari pertama sampai 10 keluar darah. Hari 11 sampai 24 suci. Tu. Kemudian 25 sampai 35 keluar darah semula. Kemudian 36 sampai 45 suci balik. Kemudian 46 sampai 60 darah semula. Apakah hukum dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita tengok siapa yang kena. Okey. Jawab berdasarkan kaedah. Okey. 1 sampai 10 hukum dia apa? Darah. Sebab apa? Sebab selepas dah kosong rahim. Lepas tu dah keluar selahdah paling kurang dan masih bawah tempoh 60 hari 60 malam. Darahnya nifas. 11 sampai 24. Berapa hari suci? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tak cukup 15 hari. Okey, suci. Kemudian datang darah semula. Kaedahnya, kalau suci kalau suci dalam masa tempoh 60 hari itu kurang 15 hari, darah yang keluar selepasnya nifas lagi. Sampai 35 nifas belaka. Kemudian suci 36 sampai 45. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 10 hari saja suci. Tu okey. 10 hari saja suci. 10 hari suci. Lepas 10 hari suci, keluar darah semula. Keluar darah, kaedahnya kurang daripada 15 hari, keluar darah semula dalam tempoh 60 hari, hukum dia nifas. Ada lagi silap kira. Tu. Ini nak kata tak pandai matematik ke tak pandai yang tadi tu? Aku pun tak tahu. Tadi kata dah faham belaka dah.
Bila buat latihan tak faham. Itulah masalah orang-orang yang menghadapi keluar darah. Waktu mengaji, faham. Bila diri sendiri keluar darah, dia mula, ni haid ke tak? Tu. Dia mula. Kita kata dah, tu. Cari jawapan berdasarkan kaedah. Bukannya ikut nafsu, ikut emosi. Ikut emosi sampai kemampuan, hang tak faham-faham. Okey. Okey. Yang ketiga, 1 sampai 5. 1 sampai 5 darah. Lepas beranak minah ni, 1 sampai 5 keluar darah. Okey, 6 sampai 20 dia suci. Kemudian keluar darah balik 21 sampai 30. Kemudian 31 sampai 35 suci. 36 sampai 45 keluar darah. Kemudian 46 sampai 53 suci. Apakah hukumnya? 1. Ada lagi. 54 sampai 60 keluar darah. Okey, 54 sampai 60 keluar darah. Sambung bawah ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Mana jawapan? Tak, Ci main retweet. Retweet tu main taklid. Kita taklid ke mazhab, bukan taklid ke orang. Bila retweet tu dia malas tu. Pemalas taik nak kira. Nak tulis malas. Nak kira malas. Biarlah ilmu ni. Kalau dia malas, ilmu tak lekat. Macam dalam grup ni lah. Ada 200 orang yang tengok 40 orang. Sampai hari ke-60 ni tengok baik-baik ni. Darah suci, darah suci, darah suci, darah. Okey, jawapannya ialah 1 hingga 5 minah ni lepas beranak keluar darah. Hukum dia ialah nifas. Sebab apa? Kaedah. Lebih pada selahdah, bawah 60 hari 60 malam. Kemudian suci 6 sampai 20. Berapa hari suci? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dah 15 hari. 15 hari suci cukup. 21 keluar darah. Darah apa? Haid. Kaedah. Sebab apa? Kaedah selepas 15 hari suci dalam tempoh 60 hari 60 malam keluar darah selepasnya, hukum dia ialah haid. 21 sampai 30 haid tak? Haid. 31 sampai 35 suci. 31 sampai 35 suci. 31, 32, 33, 34, 35. Berapa hari? 5 hari. Suci. Suci tak? Suci 5 hari. 36 sampai 45 keluar darah. Tu. 31 tadi suci 31, 31, 32, 33, 34, 35. 5 hari keluar darah. 5 hari suci. Kemudian tak cukup ni masa suci 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang suci antara haid ialah 15 hari 15 malam. Maka ambil 10 hari di sini. Maka ni darah apa ni? Darah istihadah ni. Tu. 36 tengok cukup tak 10 hari. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Maka ni darah istihadah belaka. Darah istihadah belaka sebab takmilatut tuhri. Lepas tu suci. Suci tak apalah suci. Darah semula datang haid. Sebab apa haid? Sebab dia ini sebab apa dia haid? Sebab dia lebih 24 jam kurang 15 hari dan sudah suci lebih daripada 15 hari 15 malam. Tu. Aku tak tahulah hampa jawab apa tadi tu, macam silap pun ada tadi. Yang keempat, sekarang pun nak jawab, tadi tak mau jawab. Yang keempat, soalan yang keempat. Second last, 1 hingga 20 keluar darah. 21 sampai 30 suci. 31 sampai 40 keluar darah. 41 sampai 55 suci. 56 keluar 12 jam. Apakah hukum dia? 1 2 3 4 5 6 7 8
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada lagi jawapan? Minum teh tarik tu. Bismillah. Jawab detail lah. Duk nifah istiadah. Mana satu? Takut hang yang silap faham. Ada yang kata semua nipas. Tak tahulah apa ni. Faham ke tak aku tak tahulah. Awak tak faham? Siapa tak faham? Pelik kot aku. Padahal jelas dah. Macam mana nak ada bini? Tak ada bini lah. Senang. Kita membujang lagi bagus daripada tanggung fardu ain orang. 1 sampai 20 keluar darah. Pas beranak. Kau ni apa? Haid. Haid dah. Nifas. Sebab apa? Kaedah. Lepas pada selahlah kurang daripada 60 hari 60 malam, itu tempoh nifas dia, maka hukum dia nifas. Tengok cara jawab. Cara jawab berkaedah tu. Jangan nombor, ni lebih 60. Hit belaka. Nifas belaka. Mak tu jeng. Itu dia panggil BOH dia panggil. Ngaji apa aku tu? 21 sampai 30. Berapa? 21 sampai 30. Anggaran 10 hari. 10 hari suci. 10 hari suci. Keluar darah. Darah ni apa? Nifas lagi. Sebab kaedah. Selepas suci kurang 15 hari dalam tempoh 60 hari 60 malam, keluar darah selepasnya, nifas lagi. Nifas lah. 31 sampai 40. Berapa hari? 10 hari. Tu. Darah 10 hari. Darah nifas. Kemudian 41 sampai 55 suci. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 15 hari cukup. Keluar darah pada hari yang ke-56 selama 12 jam. Hukum dia fasad. Sebab tak cukup syarat haid 24 jam sekurang-kurangnya. Ini kalau aku mengajar depan-depan ni, aku lempar dustbin tu. Aku lempar kapur, lempar marker pen. Aku tak kisahlah hang lelaki ke hang perempuan ke. Hang perempuan lagi teruk, hang kena faham. Ni darah hampa bukan darah aku ni. Ni tara basic ni, boleh masuk istihadah lagi. Istihadah tu dengan aku mutahirah lagi. Tu okey. Soalan last pada hari ni. Tu kata jawab tu berkaedah, bukan jawab ikut nafsu, bukan ikut komen orang. Okey. Ni soalan last. Ni kalau salah juga tak tahulah. Nantok hang lah pergi mengaji dengan orang lain senang. Ada yang kata tadi semua nipas. Astagfirullahalazim. Tak ada bini lagu tu lah. Tak ada bini. Membujang lebih afdal. Lebih baik jadi Imam Nawawi. Bujang sampai ke mati. Sebab apa orang kata? Sebab apa bujang ni? Sebab aku tak erti ibad hid nipah ni payah. Tak apa, terpuji. Okey. Kemudian okey, soalan last. Hari pertama dia beranak, keluar darah 1 sampai 10. Anak QB. Anak namanya QB. 1 sampai 10 darah. Kemudian 11 sampai 19 suci. Kemudian pada hari ke-20 12 jam keluar. Kemudian 20 sampai 30 suci. Kemudian apa ni? Pada hari ke-31 keluar 22 jam. Lepas tu pada hari ke-31 balance 22 jam ni sampai 40 suci. Kemudian 41 sampai 50 darah. 51 sampai 60 suci. 61 23 jam keluar. Apakah hukum dia? Kita zoom masa 30 saat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
10, 11, 12. Tengok sendirilah. Aku dah pergi zoom atas ni. 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30. Tu. Minah keluar darah. Hari satu aku lawak betul lah. Puan ni boleh silap. Silap lagi ada tu. 5 tu. Astaghfirullahalazim. I cannot bring. What to do to you, I cannot bring. Sebik lah kelas ni free. 1 sampai 10, Minah ni keluar darah. Pum. Hukum dia apa? Darah. Darah apa ni? Nifas. Sebab kaedah lebih daripada salah masih bawah apa nama tu? Bawah tempoh 60 hari 60 malam sebanyak-banyak haid, sebanyak-banyak nifas. Lepas tu suci. Berapa? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 hari. 9 hari suci. Lepas tu keluar darah. 9 hari suci, lepas tu keluar darah. 12 jam. Apa dia darah ni? Nifas. Sebab apa? Kaedah. Kurang sucinya 15 hari 15 malam pada tempoh sebanyak-banyak nifas. Okey, ni nifas lah. Lepas tu belen 12 jam lagi sampai hari ke-30 suci. Berapa ni? 20 sampai 30 11 hari. Okey, 20 sampai 30 11 hari. Kita anggaran gitulah 11 hari ataupun 10 hari setengah. Kita kata 11 hari lah, senang. 31 keluar 22 jam. Hukum dia apa? Nifas. Sebab kaedah. Kurang 15 hari 15 malam suci pada masa tempoh sebanyak-banyak haid, lepas tu keluar pada sebanyak-banyak tempoh nifas, kemudian selepasnya keluar darah, hukum dia adalah nifas. Lepas tu 31 belen daripada 2 jam ni sampai hari ke-40 suci. Lebih kurang 9 hari suci. Keluar darah semula. Apa hukum dia? Masih lagi nifas. Sebab kaedah kurang daripada 15 hari 15 malam masih dalam tempoh 60 hari 60 malam. Dalam tempoh 60 hari 60 malam ni sucinya berlaku kurang 15 hari 15 malam. Maka ni nifas. Kemudian suci 51 sampai 60. Berapa hari? 10 hari. Keluar 61. Hari ke-61 keluar 23 jam. Suci ni, suci. Keluar 23 jam. Maka hukum dia ialah fasad atau istihadah. Sebab kaedah kurang daripada 24 jam sekurang-kurang haid. Habislah latihan untuk hari ini. Jadi ada lagi masalah-masalah yang belum selesai lagi yang terampau. Sebiklah aku tak buat depan-depan. Tak buat depan-depan ni. Hak laki ni tibai lah. Yang kelas dengan kita tahu lah. Okay. Tu. Jadi setakat tu saja. Nanti kalau dah ada whiteboard sampai tak tahu dah 2 minggu dah. Whiteboard sampai lagi. Nanti kalau whiteboard tu ngaku aku pening. Tengok apa. Bagi yang tak faham lagi, ulanglah seminggu lagi nak jumpa. Sebab tu kita tak buat setiap hari. Kalau buat setiap hari, fanak belaka. Fanak satunya tak faham. Yang satu lagi, bawah 10 orang. Tu. Jadi kita buat seminggu sekali. Waktu cuti kerja, kita pun free. Kita pula bagi masa free. Tak ambil bayaran. Terang macam orang gila. Aku ngaku aku gila. Sebelum nak pergi minggu depan tu, kita murajaah seminggu. Nak bagi info yang betul. Tu pun kalau tersalah juga, wallahu a'lam lah. Itu sabqul kalam dia panggil. Kalau tak dapat lagi, ulang lah. Setiap hari duk tengok ni, tak apa. Sebelum tidur ulang, dengar. Lama-lama tahu lah. Sebab tu kita kata awal-awal,
nak mari faham cepat bab ni, jangan guna nafsu. Jangan guna emosi. Ini baru kita buat contoh. Kalau kena pada diri sendiri nanti, nak beranak, masuk labor room. Dah habis beranak ni. Keluar darah ni, darah apa? Dia mula tanya. Dia mula buat serabut. Tanya suami, dah apa ada bang ni? Tak tahu, kita bukan mengaji. Bubuh. Kita bubuh siku 13 kat atas dia. Pum, kena. Menikah pandai. Jimat pandai. Nak kira wahid tak erti. Jimat pandai. Cara ni, cara tu. Pandai Pandai punya. Bak hik, bak nipah. Dia kena berupa nampak pun nak tahu. Jeng tu. Jadi tak payah duk kahwin lah kalau tak erti tu. Orang lelaki. Bahaya. Pandangan sahih. Dalam kitab Kanzur Raghibin, Syarah Minhajut Talibin. Pandangan sahih. Walaupun bukan asah. Pandangan sahih ni apa maksud dia? Pandangan sahih ada, tadi petang ada orang tanya, apa maksud asah dengan sahih? Pandangan kalau kita tengok kitab mazhab Syafi'i, asah dengan sahih, kedua-duanya itu dalil kuat. Cuma asah terlebih kuat. Okey, pandangan sahih kata, orang yang tidak istighal dengan ibadah, tidak istighal menuntut ilmu, perkara-perkara ibadat, dan dia sampai tahap tidak wajib kahwin lagi, maka dia terlebih baik untuk tidak kahwin. Sebab ilat dia. Sebab apa tidak kahwin? Sebab bila berkahwin, dia sudah menjerumuskan diri sendiri ke arah kebinasaan dalam bab menggalas tanggungjawab. Jadi jangan faham tanggungjawab itu hanya bagi duit, hanya bagi kebahagiaan pergi melancong sana sini, hanya jimat 4 hari sekali, 5 hari sekali, 6 hari sekali, seminggu sekali dan sebagainya, beranak anak dan sebagainya. Bahkan dalam bab agama kena belajar, kena mengajar anak bini. Ni lah model nak mengajar anak bini hek nipah ni, Sabilal Muhtadin ni lah. Nasihat saya kepada orang perempuan pula, habis mengaji Sabilal ni, tak faham juga, nikah lah. Nikah lah. Tak usah tanggung lah sorang-sorang. Nikah. Bagi tok laki ni. Tok laki kena ajar. Nikah dengan nikah. Senang gitu lah. Ngaji tak faham-faham. Perempuan mengaji berlambak kali lah. Berapa kali dah tak faham-faham lagi. Nikah lah nak. Nikah. Tak duk buat sombong. Jangan sombong. Aku tu muda ni. Cari apa? Laki yang kena cari duit. Duk diam je. Laki yang kena cari duit, kena cari nafkah, kena ajar. Relax kat rumah. Relax tak erti baik ni pah. Kahwin. Itu sahaja kesimpulan akhir. Akhir kesimpulan tu nanti kita akan ulang lagi. Akhir bila khatam kita. Perempuan kalau tak faham, kahwin. Tu ya solusi. Laki-laki kalau tak faham, jangan kahwin. Itu saja. Tu. Okey, wallahu taala alam. Sambung pula pada minggu depan insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.